Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalau selamat pagi, memang sekarang ni selamat pagi lah. Tapi mungkin korang semua tengok time tak menentu kan. So selamat melayari YouTube. Terima kasih diucapkan dan sudi singgah di channel Aus Skywalker sekali lagi. Bagi orang kata mendengar dan melihat seloteh seorang warga kota untuk perkongsian semua. Pagi ni pagi yang agak cerah. Hari ni hari yang saya kira sedikit sibuk lah, terlihat lalu lintas yang padat macam ni. Kemarin kita dah bercakap mengenai semalam berkenaan wabak yang menular, dan telah menyentuh juga isu yang lalu lintas ni, supaya bergila-gila apabila dorong dari arah yang berlainan untuk nak jadi satu arah, menjadi ke satu jalan, satu lorong. Hendaklah bergila-gila, jangan mementingkan diri sendiri. Konsep yang macam, boleh saya kata macam gigi gear. Boleh bayangkan tak gigi gear macam mana? Bayangkan gigi gear tu pertemuan antara dua roda gear, maknanya pertemuan gigi gear tu. Bayangkan kalau pertemuan tu adalah semua pertemuan dia punya segi yang bergigi tu. Rasa-rasa gear tu menjadi lancar ke menjadi apa? Mesti menjadi haru biru, rosak ataupun tak boleh run lah. Tapi kalau gigi gear tu satu masuk yang dekat gigi dia, satu masuk dekat dia punya halo, dan seterusnya macam tu, benda tu akan jadi lancar. Macam tu juga dengan aliran trafik dan juga kehidupan kita sehari-hari ni. Kena ni lah, ada orang kata tamadun, kena ada budaya yang baik, macam beratur apa semua tu pun dia sebenarnya dia melancarkan sesuatu urusan tu. Cuba korang bayangkan okey, macam kaunter apa selalu penuh bayangkanlah macam KFC pun selalu ramai orang pergi kan. Cuba bayangkan orang yang datang nak membeli ayam KFC tu semuanya tak beratur, semuanya pergi melekap sedekat yang mungkin dengan kaunter tu. Bayangkan macam mana komunikasi atau interaksi urus niaga tu nak dijalankan dalam keadaan yang macam orang kata tak teratur tu. Macam itulah kiranya di mana-mana pun sebenarnya kita kena apply perkara yang sama tu untuk kesejahteraan hidup. Masa tu kita pun dah masuk tahun 2020, tahun yang orang viralkan sebagai tahun kereta terbang. Memang saya tak nafikan kalau masa zaman kecil-kecil, bila cakap tahun 2020 ni, masa tu tak sampai lagi lah tahun 2020 kan. Waktu kita kecil sekali, wah, tahun 2020 ni macam satu tahun yang memang masa depan yang canggih lah. Kira macam tengok cerita Doraemon lah, kereta terbang lah, apalah semua yang
Tak terjangkau dengan fikiran tu. Rasanya dia punya maju dia. Macam tu. Tak terjangkau fikiran dia punya maju tu. Tapi hakikatnya macam ni jugalah. Macam ni juga masih kenderaan di jalan. Sebenarnya persepsi tu salah. Persepsi ataupun inilah tanggapan kita terhadap tahun 2020 tu salah. Dia tidak sebegitu. Ayo, ini salah satu contoh lah. Dia last minute dia nak menukar lorong. Akibatnya dia memberi kesan kepada pengguna jalan raya yang lain. Contohnya macam tadi tu, last minute ya. Ini pun memberi kesan. Dia macam ni. Okey, aku boleh kata kebanyakan orang yang menggunakan jalan ni ke arah Kuala Lumpur ni pada waktu ini adalah boleh dikatakan orang yang memang regular, orang yang biasa, orang yang selalu hari-hari menggunakan laluan ini. Kerana sebab dia nak pergi tempat kerja dia memang melalui laluan ini dan sebagainya lah. Jarang saja-saja je nak saja-saja je lah nak lalu pagi-pagi ni. Mungkin nak riadah kot. Pagi-pagi ni nak riadah, nak lalu tempat-tempat ni. Memang rasanya tak ada lah. Mungkin kalau ada pun memang yang nak buat dokumentari ke apa ke, tak tahulah. So maksudnya kat sini, yang hari-hari nak lalu sini, patut dia orang dah boleh rancang dah. Dah boleh rancang. Bukan sekadar masa, tapi boleh rancang alur jalan yang nak dilalui tu. Jangan jadi seperti orang yang macam hilang arah, tak tahu. Contoh macam saya ada orang kata lorong ataupun alur jalan saya yang macam memang dah dalam kepala otak dah. Kat jalan ni belah lorong sini, kat jalan ni belah lorong sini, sampai sini kita tukar lorong sini pula. Macam tu. Benda tu dah bukannya yang last minute. Maknanya permohonan kita untuk membuka lorong tu dari awal dah kita taken, kita target ataupun kita mohon. Macam tu. Maksudnya itu bahasa yang nak bagi faham lah. Maksudnya dengan mudahnya, bahasa mudahnya pakai signal ataupun kita mencari ruang yang bersesuaian, bukan di tempat-tempat yang tidak sesuai. Macam tadi yang kita lihat, kenderaan yang menukar lorong last minute dan kenderaan yang menukar lorong di kawasan jam tersat tadi. Apa je bukan impak lah, apa je benefit yang dia dapat tukar lorong dekat tempat sesak tu? Tak ada apa. Sebab persimpangan kat depan pun jauh lagi. Dan kawasan itu ataupun area itu dia masih lagi jam. Sebab tu dia boleh tersangkut kat tengah lorong. Sebab tu penukaran ni lorong ni kita kena rancang. Okey, kita dah tahu dah memang kat situ kita nak kanan, kat situ kita nak kiri. Maknanya sebelum tu lagi kita dah bertindak sedemikian. Bukan dekat stuck macam tu. Ini nak kena ubah pemikiran pemandu dekat Malaysia ni. Baik kereta maupun motor pun sama. Jangan cakap motor tak perlu merancang tu. Motor pun perlu plan. Macam saya cakap, saya sungguh pun naik motosikal, tapi saya ada alur-alur ataupun lorong-lorong laluan saya yang memang saya dah set dalam kepala otak. Bila sampai sini saya akan ke sini, bila sampai sini saya kira. Maknanya sebelum sampai ke sesuatu area yang saya nakkan ke kanan, nakkan ke kiri, saya akan berusaha ke arah itu. Maknanya persediaan untuk kita dah riki tengok, okey depan tu ada ruang kosong, kita boleh masuk.
ataupun signal ni kita dah mohon awal dah, bagi awal, pasang awal dah, menandakan kita memang nak ke kiri ataupun ke kanan, hanya menunggu ihsan kenderaan lain untuk memberi ruang kita masuk. Bukannya secara mengejut tanpa memikirkan kenderaan lain di belakang, bukannya ketika tengah jam melintang di tengah lorong. Itu tak betul. Itu kena ubah pemikiran, perancangan. Kalau dia seorang yang pelancong baru hari ni jalan kat situ, saya kira boleh maafkan lah. Tapi saya tak rasa begitu. Kalau ada memang rare lah, tapi memang kebanyakannya yang lalu sini adalah yang hari-hari nak pergi kerja. Yang hari-hari nak pergi kerja, bermaksud dia hari-hari melalui jalan yang sama, rutin, menjadi rutin dalam hidup dia, aktiviti di pagi hari. Yang cakap pagi dia, waktu petang pun sama macam tu juga. Ambil satu, orang kata macam konsep lah, kita mudahkan orang lain mudahkan kita, macam tu. Ataupun Islamiknya, kita mudahkan orang, Allah mudahkan urusan kita. Macam itulah. Ni lagi satu dari segi lorong motor lah. Bukan secara officialnya, secara rule-nya bukanlah betul ni lorong motor, tapi ini adalah ruangan yang memang selalu digunakan oleh motor lah. Maknanya antara dua lorong yang tengah-tengah ni, motor selalu guna. Okey, lorong ni pun macam lorong kereta, walaupun dia hanya ada antara lorong kanan dan lorong kiri, dia dah menjadi seakan-akan lorong motor lah, saya kira. Harap semua faham, ni bukan officially ataupun secara rule-nya ini lorong motor, memang bukan. Tapi dia dah jadi seakan-akan lorong motor, yang mana terdapat, kalau kita tengok sini, terdapat 3 lorong yang lebih kurang macam ni. Okey, serupa dengan lorong kenderaan. Lorong kenderaan kereta pun ada 3 juga. Kena faham fungsi-fungsi satu lorong tu. Seperti mana yang kita ni basic lah. Kanan kita untuk memotongkan. Ada yang kata kanan ni untuk laju, tapi sebenarnya kanan ni fungsi dia untuk lorong memotong, memecut, nak memotong kenderaan di hadapan. Ada kereta rosak kat sini. Nak memotong. Okey, tengah tu sederhana dan tepi sekali untuk kenderaan berat ataupun yang perlahan lah. Serupa juga dengan lorong motor ni. Maknanya kena apply juga benda yang sama. Kalau merasakan diri tidak yakin nak membawa ataupun kelajuan yang laju sikit, bukanlah laju mana pun dekat jam-jam ni, tapi janganlah slow sangat. Mengakibatkan kalau tengok kat sini, kalau korang semua boleh tengok, beratur panjang jadinya. Maknanya dia telah memperlahankan arus. Dia sepatutnya dia kena ikut arus tu. Arus tu kalau berkelajuan berapa, berkelajuan tu lah. Kalau dia rasa slow, dia tak mampu ataupun dia slow daripada kelajuan arus semasa, patutnya secara civiknya dia kena ke tepi lah. Maknanya dia pindah lorong lagi satu. Sebab ada 2 lagi lorong kat tepi tu untuk dia buat macam tu. Tengok lorong yang sebelah ni, kosong, tak ada siapa. Tapi disebabkan selfish dekat lorong yang kanan ni, selfish, disekati dia bawa yang tidak, saya bukan nak cakap laju sangat, dia tidak mengikut arus semasa untuk lorong yang kanan ni. Dia menyebabkan satu rantaian yang panjang daripada depan. Kalau kita tengok side mirror belakang pun boleh nampak belakang pun beratur panjang. Maknanya apa? Kesan dia tu cukup besar dan sampai ke belakang sana. Ini mewujudkan satu situasi pemanduan atau tunggangan yang tidak selesa lah.
stres lah, sedikit stres dia wujudkan kat situ. Sepatutnya dia tidak boleh macam tu. Kalau dia dah merasa dia tak mampu untuk mengikuti arus masa tu, arus yang sedia ada di lorong berkenaan, jangan ikut lorong situ. Tuan-tuan bayangkanlah kalau lorong kenderaan kereta, mungkin motor ni mungkin ramai yang tak faham. Saya ambil contoh mudah, kereta ada 3 lorong. Tuan-tuan bayangkan lori yang berat syarat dengan muatan ambil lorong kanan. Apa yang tuan-tuan rasa? Apa yang korang rasa? Kejap tuan, kejap korang. Okey, apa yang korang rasa? Mesti korang rasa tak selesa, marah. Apa ni? Kereta lambat, lori ni jalan pelan, nak duduk kanan. Macam tu jugalah dengan motor. Patutnya kena common sense tu, kena ada kesedaran tu, kena ada. Macam yang saya cakap, daripada 2 lorong nak menjadi 1 lorong tu kan, contohnya, ataupun 2 sempang nak menjadi lorong 1 jalan, 2 sempang nak jadi lorong 1 jalan, kena bergilir-gilir macam gear. Maknanya kalau seorang tu lepas, seorang lagi akan jadi kedua. Dan yang belakang tu pula kena bergilir pula. Maknanya kalau mula dengan kanan, next dia kiri, next dia pula kanan. Jangan monotype. Maknanya lepas kanan-kanan, lepas kanan-kanan, ataupun lepas tu dah kiri dapat rebut, lepas kanan kiri. Tak boleh macam tu. Dia mesti kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang belakang, kenderaan di belakang tu pun kena faham. Okey, kalau sungguh pun dia berpeluang untuk lepas orang ke hadapan tu, dia berpeluang lagi untuk bagi ruang yang orang di arah yang lain tu, yang di side lain tu, supaya benda tu harmoni dan lancar seperti gear. Macam tu juga motor. Motor pun kena macam tu juga. Side mirror ni kena peka. Side mirror ni bukan hiasan. Kebanyakannya penunggang motosikal ni dia tak ambil kisah sangat side mirror ni. Kalau macam dah pecah ataupun patah, dia lantak pi je, tak kisah pun. Janji motor tu hidup. Betul, ini yang paling banyak berlaku. Janji motor tu boleh hidup. Apa kebajikan ke? Kebajikan memang perkara yang nombor 100 saya rasa. Janji motor tu boleh hidup. Nombor 2, dia mesti ada minyak lah. Kalau tak ada minyak petrol, motor pun tak hidup. Yang lain-lain ni memang banyak tak kisah. Walaupun jalan malam, lampu depan belakang tak hidup, tak ada siapa kisah. Lampu depan saja hidup pun kebanyakannya tak kisah. Ini kesedaran yang kita kena pupuk ni, kita kena promosikan. Ini saya kira sebagai mementingkan diri sendirilah. Mementingkan diri sendiri. Sebab bila kita masuk ke jalan raya awam ni, kita bermaksud kita berkongsi ruang yang sama dengan orang lain. Bila kita berkongsi ruang yang sama dengan orang lain, kita kena ambil kisah, kena ambil hal, ambil peduli terhadap orang lain persekitaran dekat sekitar jalan ni lah. Maknanya kalau kereta-kereta, motor-motor, so jangan sesuka hatilah. Bila kita tak, contoh tak ada side mirror, dah tentu kita nak tengok orang kiri dan kanan kat belakang memang payah. Terutamanya bila kita nak menukar lorong. Macam mana nak tengok kalau tak ada side mirror? Kita tak boleh toleh selalu. Bila memandu ni kita tak boleh toleh selalu. Tak salah saya, dia ada etika dia. Kita tak boleh lebih berapa saat. Tapi memang tak digalakkan lah untuk toleh-toleh ni, tengok. Sebab kita sedang memandu sebuah jentera, tak kira kereta ataupun motosikal. Kita beralih saja pandangan, kereta kita masih bergerak ataupun motor kita ni masih bergerak lurus sejauh berapa meter jarak mengikut kelajuan yang kita sedang bawa time tu, walaupun kita tengah toleh. Kat situ betapa bahayanya sekiranya, maknanya kenderaan tu bergerak tanpa, orang kata macam tanpa pemandu lah sebenarnya. Sebab tumpuan tu dah beralih arah.
macam memandu tak tengok depan lah kiranya. Boleh imagine tak bahaya Sebab tu pentingnya side mirror. Bukan side mirror yang ada pergi modify, tukar aftermarket punya yang kecil tak nampak. Bukan untuk kecantikan. Benda tu untuk fungsi keselamatan. Kat depan ni kalau korang nak tahu, mungkin ramai yang tahu pun, ini adalah Kawasaki GTR 1400, antara motor idaman lah. Mungkin kalau dimurahkan rezeki, diberi peluang, dapatlah pakai motor jenis ni. Biasanya kalau dah pakai model model ni, dia menjadi satu macam, nak cakap macam mana, penamat ataupun dia the top of the model motosikal lah. Kalau kebiasaan orang yang minat motosikal ni lah, macam saya, itu dah kira macam the top je lah. Mungkin orang lain dia punya interestnya lebih tinggi, tapi kalau sekadar saya, itu dah kira dah paling top. Tapi kalau untuk model tu, sebab dia box, side box kiri kanan tu, mungkin dia menyukarkan untuk mengharungi Kuala Lumpur ni setiap hari, terutamanya bila waktu yang sangat-sangat padat. Jam teruk lah bahasa mudah. Hari ni kita bersembang mengenai apa orang kata, tabiat atau perangai pemandu penunggang kat Malaysia ni. Banyak lagi sebenarnya, tapi untuk ruangan kali ni mungkin itu saja yang dapat dikongsikan, diperkatakan, didebatkan. Aku percaya korang semua pun ada mengalaminya, sebab benda ni benda yang rutin harian kan. Benda ni berlaku di mana-mana saja, tidak terhad di Kuala Lumpur ke mana-mana tempat pun ada. Apapun, bila kita mengendalikan jentera ni, kenalah beringat dan berhati-hati. Nyawa tidak boleh dibeli. Okey, saya kira sampai di sini sajalah untuk celoteh saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like video-video saya. Kita jumpa di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.